Assalamualaikum Datuk Midah. Waalaikumsalam. Okay, kita nak tanya pasal soalan pasal dengan ceritanya dan khabar yang besok isteri Rohaizat yang kedua calon PAS akan bawa dan jaja untuk kempen mereka. So apa pendapat YB tentang rancangan mereka ini? Sebenarnya kalau tanya pandangan saya dah rasa amat keliru dan tak faham lah dengan keadaan PAS ini. Sebab saya nampak memang jauh daripada landasan asal. Kalau dulu memperjuangkan Islam, hari ini dah menggunakan isteri orang untuk tujuan politik. Dan apa hukumnya membawa isteri seorang tanpa kebenaran suami, tanpa izin suami dan dijaja untuk tujuan politik. Andainya ini mengakibatkan keruntuhan rumah tangga, tidakkah ia telah meruntuhkan sebuah masjid? Dan kalaulah ini juga dibesar-besarkan, ia juga menjejaskan hati isteri, juga meruntuh satu masjid. Saya rasa perkara ini, sikap PAS ni dah melampau lah, sudah jauh daripada landasan sebenar. Dan saya rasa ini sebenarnya satu lambang sebenarnya mereka ni dah ketandusan idea, dah kekeringan idea, dah terpaksa menggunakan isu-isu yang langsung saya rasa tidak ada kaitan dalam pilihan raya. Apa risalah yang mereka edarkan tu? Tolong. Yalah, pada saya perkara ini amat tidak adil lah, kerana membabitkan isteri dan kita pun tidak tahu kesahihan perkara ini. Dan mengenai perkahwinan tu, saya rasa perkara ni tak perlu bawa. Sebab hari ini kita nak memilih seorang wakil rakyat yang nak memperjuangkan hak rakyat, dan kita nak dengar apa pembangunan atau apa yang dia nak bawa, bukan nak mempertikaikan hak isteri dia dan perkara ini dijajakan. Saya rasa ini selalu tidak adil lah. Kalau dulu kita pernah dalam pilihan raya pematang pauh dulu, bila kita bercakap pasal isu moral Anwar Ibrahim, maka itu dipertikaikan kerana kita menggunakan mengaibkan. Tapi hari ini membangkitkan isu rumah tangga, saya rasa ini lagi lebih mengaibkan. Yang saya rasa satu perkara yang tidak adil sekali kepada calon kita, itu Rohaizat. Baik, Datuk macam ni sekarang ni mereka mengatakan pada mereka kahwin 2 atau 3 tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah sekarang ni mereka mengatakan Rohaizat cuba menipu dengan mengatakan dia tak kahwin 2, padahal dia memang kahwin 2. So apa pendapat Datuk tentang hal ni? Saya tak tahulah sama ada menipu, tapi mungkin kita kena fikir ada sensitiviti yang perlu dijaga oleh Rohaizat. Dan kenapa pula isu itu nak ditanya dalam, seharusnya kita bertanya seorang calon, apa mission dia, apa visi, apa misi, apa yang nak buat. Bukan soal bertanya tentang isteri 2 atau 3. Itu hak dia. Kalau dia ada 4 isteri pun benda yang halal, tidak ada masalah. Kenapa kita dan rasa kita tanya pada pemimpin PAS pun, saya yakin pemimpin PAS pun ada lebih daripada 2, ada yang 3. Tapi kita tak pernah tanya pun hal itu. Malah kalau kita cakap pasal isu moral, contohnya isu wakil rakyat Kelantan, iaitu yang melur tu, isu melur tu, kita tak pernah nak gunakan isu tu di sini. Kerana itu kita kata soal peribadi, dia selesaikan soal peribadi. Hari ini kita soal rakyat. Setiap kali mereka kata rakyat kata, oh ini masalah rakyat untuk bercakap pasal rakyat. Tapi hari ini kenapa bercakap pasal hal peribadi? Patutnya hari ini pusat rakyat. Dan saya nampak dalam ada sikit keunikan dalam pilihan raya di Pematang Pasir. Sebab kita tak dengar pun, kita tak dengar pun perkara lain yang bangkit, kecuali lebih pada attack peribadi ataupun menyerang peribadi. Kita pun sendiri tak dengar apa yang PAS nak bawa pun. Dan saya rasa ini sebenarnya, seperti saya kata tadi lah, mereka sudah hilang idea. Dan saya yakin sebenarnya mereka pun dah gentar. Kalau Mahfuz boleh bercakap asalkan menang 1 undi pun tak apa, ini lambang sebenarnya mereka pun dah mula gentar dan takut dengan apa yang kempen BN kali ini. Dan bila calonnya iaitu calon PAS ni bercakap dia tak kisah kalah sebab dia dah bertanding 6 kali kalah dan dia bersedia untuk kalah. Ini adalah tanda-tanda sebenarnya mereka memang sudah amat gentar. Dan saya melihat muka Mahfuz pun muka yang memang cemas lah muka dia daripada kaca TV yang saya tengok tu. Jadi lagi satu ada isu pasal Yusri yang dijaja oleh PAS sebelum ini. Tapi dalam TV3, berita TV3 tadi, Yusri telah mengubah statement mengatakan yang Yusri menyokong Rohaizat. Saya mengucap syukur kepada Allah lah. Alhamdulillah akhirnya Yusri nampak kebenaran. Dan Yusri sudah sedar pada awalnya dia telah dijadikan alat
untuk dipolitikkan dan mungkin berkat bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu hatinya untuk melihat yang sebenarnya, dan dia telah mengakui hakikat bahawa Rohaizat memang orang yang baik dan perlu diberi sokongan. Dan saya yakin gula-gula yang dibuat oleh PAS yang memang suka memperalatkan orang, mempergunakan orang, mungkin Yusri terpedaya. Akhirnya Yusri sedar dan Alhamdulillah dia mengaku dan dia balik ke pangkal jalan. Terima kasih banyak. Okey. Itu saja.